wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, malam ini kita bersua untuk sama-sama kita sembang-sembang di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Semoga amalan ataupun semoga ruang-ruang Ramadan ini kita terisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Dan malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan makhraj huruf. Makhraj huruf malam ni, insya-Allah ya. Yang mana kita akan menggunakan buku modul yang saya susun lah. Ini bukunya. Buku yang saya susun ni tuan-tuan sekalian, buku Tajwid 101. Ringkas tapi padat. Alhamdulillah. Dapatlah kita susun satu buku tajwid yang ringkas sebenarnya. Tapi insya-Allah dalam buku tajwid ini saya akan terangkan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak memahami hukum-hukum tajwid dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan juga boleh bertanya kalau nak tanya ya. Boleh tanya, tak ada masalah. Saya akan cuba jawab kalau saya mampu jawablah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini tajuk yang mula-mula kita nak kongsi ialah tajuk yang berkaitan dengan makhraj huruf. Di mana makhraj ni tuan-tuan sekalian? Makhraj ini bahasa Arab, makhraj ni. Makhraj ni bahasa Arab daripada perkataan kharaja. Kharaja fi'il madhi, makhraj isim makan. Makhraj ni ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar makhraj. Bila sebut makhraj huruf, tempat keluar huruf. Ataupun saya suka guna perkataan kedudukan huruf dalam mulut kita. Huruf yang dimaksudkan ialah huruf-huruf Al-Quran lah. Daripada alif sampai ya. Baik, pada malam ini, kalau siapa-siapa yang dah ada buku, yang dah ada memiliki buku ni, kita tengok muka surat ni lah. Muka surat yang mula-mula ni, nombor 1. Nombor 1 tu yang berkaitan dengan huruf hamzah dan ha. Yang berkaitan dengan huruf hamzah dan ha. Tuan-tuan boleh tengok di sana, huruf hamzah ha. Kita tulis di sana, kedudukan huruf hamzah ha ini ialah di pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong. Maknanya tuan-tuan sekalian, huruf-huruf ini keluarnya di pangkal kerongkong. Bila kita sebut huruf ini, huruf hamzah ya, dia punya pronouns ataupun dia punya bunyi sama macam huruf A. Itu sama dengan A. Cuma tuan-tuan sekalian, kedudukan hamzah adalah paling awal di pangkal kerongkong. Berbeza dengan huruf ha, ke atas sikit daripada hamzah. Walau bagaimanapun ada ulama khilaf di sini sebenarnya. Ada yang kata ha mula, ada yang kata hamzah yang mula, tapi tak kisahlah. Yang penting kedua-dua huruf ini, iaitu huruf hamzah dan juga huruf ha, berada di pangkal kerongkong. Bila kita baca huruf hamzah, contoh macam semua huruf hamzah. Contoh dalam Fatihah kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Hamzah lah tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran kan, Alhamdu. Tapi hamzah tu hamzah wasal. Tak kisahlah hamzah wasal ke, hamzah qata' ke, dia hamzah lah. Bunyi dia sama je. Cuma rupa dia saja berbeza. Hamzah wasal ni rupa dia ada kepala sad atas alif. Hamzah qata' dia ada huruf hamzah. Kalau dalam Rasam Usmani, tak kisah, asalkan dia hamzah. Sekalipun dia hamzah wasal ataupun dia hamzah qata', kedua-duanya bunyinya adalah di pangkal kerongkong. Jadi bila tuan-tuan sebut huruf hamzah, pastikan keluar di pangkal kerongkong, gitu ya. Begitu juga huruf ha. Ha yang dimaksudkan ialah ha simpul. Orang Melayu kita kata ha besar. Orang Melayu kita kata ha besar. Jadi pastikan huruf ha itu di pangkal kerongkong. Bila kita baca perkataan ihdina, contoh ya, ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Biasanya orang kita ni, huruf ha ni dia suka bertukar dengan huruf ha. Huruf ha dengan huruf ha. Sedangkan huruf ha, kalau tuan-tuan tengok dalam buku kita, dia nombor 2.
Nombor 2 tu adalah tengah kerongkong. Ain dengan ha. Tadi huruf hamzah ha dia pangkal kerongkong. Huruf bahagian yang kedua pula iaitu tengah kerongkong, huruf ain dan huruf ha. Jadi pastikan bila tuan-tuan sebut huruf ain, kita sebut di tengah kerongkong. Iyyaka na'budu. Na'budu. Ada orang saya pernah tanya, dia kata huruf ain ni keluar di hidung. Tak betul. Mana pula ain keluar di hidung? Orang Melayu je sebut di hidung. Orang Arab sebut ain ni di tengah kerongkong. Kalau kita baca iyyaka na'budu, bukannya iyyaka na'. Jangan iyyaka na'. Salah. Kena baca iyyaka na'budu. Na'budu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jangan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Bukan di tengah kerongkong. Begitu juga huruf ha. Alhamdu. Cuma tuan-tuan sekalian, huruf ha dengan huruf ha ni, kadang-kadang orang kita, saya duk mengajar Quran, saya tahu, susah. Memang susah. Kadang-kadang huruf ha dia bunyi ha, huruf ha dia bunyi ha. Macam mana tuan-tuan sekalian? Tip dia macam mana nak bagi betul? Saya adalah, bila saya dah mengajar tu, saya cuba beberapa tips, beberapa kaedah nak bagi tahu kepada mereka yang susah sangat dia bertukar huruf ha dengan huruf ha. Di mana huruf ha ni tuan-tuan sekalian, yang ha simpul ni, bila kita sebut huruf ha, saya cerita kat dia orang, kita punya tekak tu biar dia kembang. Bila kita sebut ha kan, huruf tekak tu kembang. Jangan disempitkan. Kita kembangkan tekak. Rabbihi. Selalu huruf ha baris bawah. Rabbihi tu dia suka bunyi rabbihi, dia suka bunyi gitu. Ya. Sepatutnya rabbihi. Innahu. Sepatutnya kita kembangkan kita punya kerongkong tu. Kembangkan. Tapi huruf ha, yang ha orang panggil ha buaya. Pasal dia macam mulut buaya dia nganga. Ataupun orang panggil juga ha pedas. Yang tu kita sempitkan sikit kerongkong kita. Jangan kita besarkan. Tengok alham. Salah. Sempitkan sikit. Alhamdu. Itu huruf ha. Di tengah kerongkong ya, pastikan tengah kerongkong. Kemudian yang ketiga, kumpulan kerongkong juga, iaitu huruf ghain dan kha. Huruf ghain dan kha tuan-tuan sekalian. Ya, ghain dan kha ni tuan-tuan sekalian berada di hujung kerongkong. Kalau kita matikan dia, kita dapat rasa di hujung kerongkong. Ya. Begitu juga huruf kha. Cuma beza dia tuan-tuan. Cuba tengok gambar kita tu kan, nombor 3 tu kan. Tengok gambar tu. Saya tulis sana hujung kerongkong campur dengan pangkal lidah terangkat. Untuk huruf ghain dan huruf kha ni, di samping hujung kerongkong keluar hurufnya, hujung lidah juga kena terangkat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab untuk menebalkan huruf. Sebab sifat ghain dan kha ni sifat isti'la. Jadi dia kena angkat pangkal lidah juga. Itu sifat sebenarnya. Untuk tebal dia. Jadi bila kita baca ghain kan, ghairil maghdubi. Ghai. Jangan baca ghai. Ataupun mar. Salah. Kena baca ghairil maghdubi. Begitu juga huruf kha. Kita baca khalidina. Itu dia huruf ghain dengan kha. Jadi tuan-tuan dan puan sudah pun dapat sedikit kefahaman huruf-huruf al-halq, huruf kerongkong ni ada 6, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau tuan-tuan matikan huruf-huruf tu, kita bermula dengan huruf hamzah di pangkal kerongkong. Tuan-tuan kena hafal tu sebenarnya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Tuan-tuan kena hafal susunan dalam kerongkong kita tu. Bermula pada hamzah di bawah. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha di hujung. Jadi bila kita matikan huruf-huruf tu, tuan-tuan cuba matikan. Belajar matikan. Matikan huruf tu, cuba kita matikan gini ya.
a, ah, al, akh. Mengikut susunan yang saya buat dalam buku tu. Bermula hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Lagi sekali kita cuba. Tengok A, ah, a, ah, al, akh. Apa yang kita rasa? Kita akan rasa seolah-olah dalam kerongkong kita ni ada bilik-bilik. Ada tempat-tempat dia. Huruf hamzah ada rumah dia, huruf ha ada rumah dia, huruf ain ada rumah dia. Begitulah seterusnya, ha, ghain dan kha. Ada poin-poin dia tersendiri. Dia bergerak daripada bawah. Dari bawah. Dah naik sikit. Kemudian dah naik sikit. Kemudian lagi naik. Kemudian lagi naik. Kemudian paling atas sekali. Tuan-tuan akan rasa tu kedudukan huruf-huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi kenapa kita nak kena tahu makhraj ni? Kerana bila kita baca huruf yang 6 ini keluarnya di situlah. Kan? Di situ keluarnya. Contoh selalu orang salah huruf ain, saya kata tadi kan. Bila tanya orang kita, kita tanya kan, huruf ain ni keluar di mana? Ada yang jawab keluar di hidung. Tak betul lah. Huruf ain ni keluar di tengah kerongkong. Jadi bila kita baca Fatihah contoh, siratal ladzina an'amta, an'amta. Pastikan huruf ain tu keluar di tengah kerongkong. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Jangan an'amta alaihim baca di hidung. Tak betul lah, huruf ain di hidung, salah ya. Ain di tengah kerongkong. Baik. Jadi saya rasa untuk huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha dah faham kot. Ada soalan boleh tanya ya. Tak ada masalah. Kalau ada soalan tanya. Okey, kita terus kepada makhraj yang keempat. Makhraj yang keempat ni susah sikit lah. Nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, 10, 11, 12. Ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 makhraj. 9 makhraj ni tuan-tuan sekalian, bermula daripada nombor 4 sampai nombor 12. Ini makhraj yang kedudukannya di lidah. Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, huruf-huruf Al-Quran ni yang paling banyaknya ialah huruf-huruf yang keluar dari lidah. Dari lidah. Baik, tengok nombor 4. Nombor 4, huruf yang keluar daripada pangkal lidah. Kalau tadi kita bincang hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha di kerongkong, habis kerongkong terus bertemu dengan lidah. Jadi lidah yang mula-mula bertemu ialah pangkal lidah. Hurufnya ialah dua huruf. Huruf kaf dengan huruf qaf. Kedua-dua huruf ini di pangkal lidah. Huruf kaf pun di pangkal lidah, huruf qaf pun di pangkal lidah. Cuma tuan-tuan sekalian, cuba tengok statement yang kita bagi dalam nombor 4 tu, pangkal lidah saya buat sana plus menyentuh di antara lelangit lembut dan keras. Maknanya tuan-tuan boleh rasa bila tuan-tuan jolok jari tuan-tuan masuk dalam mulut tu, tuan-tuan dapat rasa kita ada langit-langit lembut, kita ada langit-langit keras. Jadi huruf kaf kat mana? Pangkal lidah naik dekat langit-langit keras, dekat border tu, dekat tulang langit-langit antara langit-langit lembut dengan langit-langit keras. Cuba kita matikan kaf tu. Kita tahulah. Kita buat kan? Ak. Kita rasa pangkal lidah tu naik di situ. Baik, itu untuk huruf kaf. Adapun huruf qaf pula, tengok statement dia kata apa? Pangkal lidah menyentuh langit-langit lembut. Nampak tak? Menyentuh langit-langit lembut. Tadi langit-langit keras, sekarang langit-langit lembut. Kalau kita tengok gambar tu betul-betul, memang kita nampak lukisan tu telah pun menjelaskan kepada kita. Huruf qaf ni dia duduk dekat langit-langit lembut. Jadi bila kita baca qaf kan, alqa. Maksudnya sekarang tuan-tuan sekalian, selepas daripada huruf kha, jumpa huruf qaf dulu. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, kita jumpa qaf dulu, baru jumpa kaf. Alqa. Alqa. Cuma kalau tuan-tuan dengar saya sebut kan, bila saya sebut tadi, saya sebut huruf qaf, alqa. Ada bunyi lantunan suara, yang itu qalqalah. Qalqalah saya tak bincang lagi. Pasal yang tu termasuk dalam sifat huruf. Malam ni fokus kita ialah makhraj. Makhraj huruf dulu. Makhraj dia tuan-tuan, dia tak ada bunyi.
Kita nak tahu duduk di mana je rumah dia. Itu je. Bila nak bunyikan dia, kita kena tahu sifat huruf. Itu insya-Allah akan datang kita akan bincang sifat huruf pula. Begitu juga huruf kaf, ak. Kita dapat rasa pangkal lidah kita tu menyentuh langit-langit keras. Dan ada angin. Angin itu juga adalah sifat dia. Jangan kita silap ya. Dan pernah ada orang tanya saya. Dia tanya gini, Ustaz, makhraj huruf kaf ada angin tak? Salah lah soalan tu. Mana betul? Soalan tu salah. Pasal bila sebut angin, itu adalah sifat. Sifat huruf kaf. Habis makhraj macam mana? Makhraj cukup dengan tuan-tuan faham. Pangkal lidah naik menyentuh langit-langit keras untuk huruf kaf. Untuk huruf kaf, pangkal lidah menyentuh langit-langit lembut. Itu cukup makhraj huruf. Okey, selesai. Jadi jangan kita tertukar qaf dengan kaf. Lagi sekali cuba dengar saya sebut huruf qaf, alqa, alqa, qa, qi, qu, qa, qi, qu. Jangan ada angin. Ada kadang-kadang ada orang sebut macam ni. Qa, qi, qu. Salah lah, ada angin. Mana boleh? Qaf tak ada angin. Bersih suara kita. Qa, qi, qu, alqa. Okey, huruf kaf pula. Huruf kaf ada angin. Ka, ki, ku, ak, ka, ki, ku, ak. Nampak tak? Itu beza sebutan qaf dengan sebutan kaf. Dalam Fatihah kita ada satu huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Yang itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada setengah orang tertukar huruf qaf jadi kaf. Dia baca mustaqim. Tak betul lah. Mustaqi. Qi dalam sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Baik. Selesai untuk huruf kaf dan huruf qaf. Kita pindah kepada nombor 5. Nombor 5 tuan-tuan sekalian, huruf ya, shin dan jim. Ketiga-tiga huruf ini berada di tengah lidah. Yang mana tengah lidah ini dia terangkat ke lelangit. Tengok, terangkat ke lelangit. Tetapi cuba ambil sedikit perhatian. Cuba kita tengok ya dengan shin dulu. Walaupun tengah lidah itu menghala ke lelangit, untuk huruf ya dan shin tidak tersentuh langit-langit. Nampak? Jangan sampai kita sebut shin tu sampai tersentuh langit-langit. Salah. Dia merapat saja tapi tak sampai sentuh rapat. Dia naik ke atas saja. Maksudnya tuan-tuan sekalian, lidah dengan langit-langit tu masih ada ruang. Masih ada ruang. Laluan suara dan laluan angin masih berlaku pada huruf shin. Dia naik ke langit-langit tapi tak sampai merapat. Begitu juga huruf ya. Tuan-tuan sebut huruf ya. Iyyaka, iyyaka. Jangan sampai tersentuh macam ni. Jangan iyyaka na'budu wa iyya. Itu tak boleh. Itu sampai terputus suara, maknanya tuan-tuan dah sentuh. Jangan. Dia naik saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia tak mati suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suara tak mati. Baru kita tahu yang kita punya lidah tepat. Kalau suara kita termati ataupun suara kita macam terputus, kita buat kan iyyaka na'budu wa iyya. Itu salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab itu menunjukkan bahawa tengah lidah kita telah tersentuh langit-langit. Tetapi berbeza dengan huruf jim. Huruf jim, tengok statement kita bagi sana. Tengah lidah campur dengan lelangit dan tersentuh lelangit. Bila tuan-tuan sentuh saja langit, berlakulah tersekat laluan suara. Bila tersekat laluan suara tu termasuk dalam sifat. Sifat syiddah sebenarnya. Saya saja masukkan tu supaya dalam makhraj pun kita dah faham. Secara asasnya menyebut huruf jim yang betul. Jadi bila sebut huruf jim, pastikan tengah lidah kita sentuh langit-langit. Gitu. Baik tuan-tuan sekalian. Kenapa saya matikan ataupun saya sakdukan huruf-huruf ni? Kerana
Bila kita matikan huruf-huruf ini, kita akan dapat rasa sebutan itu dengan tepat sekali. Tapi kalau tuan-tuan buat dia berbaris, boleh juga. Cuma tak terasa macam dia mati ataupun dia sabdu. Macam huruf ya kan. Kalau tuan-tuan baris atas, ya. Baris bawah, yi, yu. Tuan-tuan tak rasa sangat kedudukan ya tu. Ya, yi, yu. Tapi kalau tuan-tuan buat, iyyaka na'budu. Oh, terasa. Pasal syaddah. Syaddah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, syaddah memberi faham ialah bersangatan. Bersangatan apa? Maksudnya bila kita sebut itu, dia bersangatan, berpegang pada makhraj dia. Jadi bila kita sebut iya, terasa kemah sebutan dia. Begitu juga shin. Kalau tuan-tuan baca sya, shi, shu, terasa. Tapi kalau tuan-tuan buat ash, lebih lagi terasa. Kalau tuan-tuan baca huruf yang bersabdu, huruf shin, wasyamsi, wasyamsi, lebih terasa. Wasyamsi, lebih dapat rasa kalau dia bersabdu. Begitu juga huruf jim. Kalau kita baca ja, ji, ju, rasa dah tengah lidah tu sentuh langit-langit. Tapi kalau buat aj, lagi terasa. Kalau pula kita baca dengan bersabdu, contoh kalimah al-hajju. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Contoh. Al-hajju. Terasa betul kan dia sentuh kita punya tengah lidah tu. Okey, selesai untuk huruf ya, shin dan jim. Kita pindah pula kepada yang keenam. Tuan-tuan sekalian, yang keenam ni huruf dot. Huruf dot ni huruf paling susah. Dalam banyak-banyak huruf Al-Quran, huruf dot huruf yang paling susah. Pasal apa tuan-tuan? Tengok statement kita kata sana. Sepanjang tepi lidah. Ingatlah, sepanjang tepi lidah. Tengok, ada gambar rajah bawah tu kan. Gambar rajah tu ada kawasan lorikan dekat lidah tu. Lorikan yang warna putih tu. Itu yang dikatakan sepanjang tepi lidah. Kalau huruf qaf tadi, pangkal lidah saja. Kalau huruf jim, shin, ya tadi, tengah lidah saja. Tapi untuk huruf dot ni, sepanjang tepi lidah. Panjanglah makhraj dia kan. Dia kata apa tu? Kiri dan kanan. Sepanjang tepi lidah, kiri dan kanan. Pergi ke mana? Naik ke geraham atas. Dengan bahasa mudahnya tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan sebut huruf dot ni, lidah kita tu mengembang. Lidah kita tu kembang, naik ke atas. Kiri dan kanan. Di bahasa yang sama, pangkal lidah juga kena terangkat. Do, do, el, do, el, walad, do. Walad dolin tu kan. Dalam Fatihah, maghdubi, walad dolin, walad dolin. Tuan-tuan akan rasa apa? Rasa tepi lidah tuan-tuan tu naik ke geraham atas. Tapi ada orang mengadu, dia kata susahlah ustaz nak buat dua-dua belah. Nak buat dua-dua belah susah. Maka tuan-tuan boleh buat pilihan yang kedua. Tengok dalam buku kita tu, kita ada pilihan yang kedua. Nampak tak? Saya dah buat satu, ada buat dua kan. Tengok pilihan kedua pula. Sepanjang tepi lidah, kiri atau. Nampak tak? Tadi kiri dan. Sekarang kiri atau. Bila sebut kiri atau, maksudnya nak pilih kiri pun boleh, nak pilih kanan pun boleh. Kalau tuan-tuan boleh buat dua-dua belah, itu terbaik. Tapi kalau tak boleh buat dua-dua belah, boleh pilih kiri atau kanan. Tapi bahasa ayat ni macam tak betul. Sepatutnya kanan dan kiri kan. Tapi tak. Sebenarnya memang saya saja buat begitu. Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan. Kenapa saya mulakan kiri? Sebab tuan-tuan sekalian, ulama telah membincangkan tentang sebutan dot ni. Kalau nak buat pilihan, yang mana lebih utama? Tepi belah kiri. Sebab tu kita buat kiri dulu. Sebab tepi belah kiri lebih utama daripada tepi sebelah kanan. Tuan-tuan baca kan? Walau, cubalah sengit-sengit pun tak apalah. Kita punya muka tu, kita punya kepala sengit-sengit dulu pun tak apalah. Walau, buat belah kiri. Tak boleh belah kiri. Baru buat pilihan sebelah kanan. Tu maksud dia. Kenapa gitu tuan-tuan? Kerana ulama bincang di sana. Dia kata, kalau sekiranya kita buat sebelah kiri, bunyi huruf dot itu dia gemuk. Bunyi dia gemuk sikit.
Tapi kalau kita buat belah kanan, bunyinya kurus sikit. Tuan-tuan rasa sendirilah. Rasa sendiri. Try buat belah kiri kan. Waladdo. Waladdallin. Belah kiri. Buat belah kanan pula. Waladdo. Wallahu alam lah. Saya pun rasa juga kadang-kadang. Sebelah kiri tu rasa gemuk. Sebelah kanan rasa kurus sikit. Tapi walau bagaimanapun, tuan-tuan boleh buat pilihan. Kalau susah juga belah kiri, buatlah belah kanan. Tak masalah. Kalau boleh belah kiri, baik. Kalau boleh belah kanan pun tak ada masalah. Tapi yang terbaik belah kiri lah. Tapi kalau tak boleh dua-dua, kiri pun tak boleh, kanan pun tak boleh, buat dua-dua belah. Macam nombor 1 tadi. Gurau je. Dua-dua belah lagi apa kan. Tapi tak apa, cuba. Cuma tuan-tuan tengok gambar tu. Gambar tu ada satu lagi gambar gigi. Gigi tu tuan-tuan tengok dekat gambar gigi. Itu gigi tu adalah gambar rajah langit-langit kita sebelah atas tu. Pandangan langit-langit plus dengan gigi-gigi kita yang sebelah atas. Ada lorekan warna biru dan ada lorekan warna kuning. Nampak tak? Biru dengan kuning di situ. Apa maksud biru tu? Maksud biru tu itulah kawasan tepi lidah kita yang menekan geraham atas. Ya, tepi lidah kita yang menekan geraham sebelah atas. Yang warna kuning, di situ kawasan yang tidak menekan. Maksudnya hujung lidah kita tak menekan. Itu kawasan kuning tu. Cuma tuan-tuan kena ambil ingat, tekanan itu bukanlah tekanan yang kuat sangat. Tak adalah pula kita sebut walau sampai tekan putus suara, tak betul. Ya, dia tak mau putus suara juga. Sebab dia huruf rakhawah. Jadi kita kena tekan yang lembut saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Nampak? Waladdo. Suara masih ada lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu caranya tuan-tuan sekalian ya. Baik, selesai untuk huruf dad. Kemudian kita pergi kepada huruf lam pula. Nombor 7. Tuan-tuan tengok nombor 7. Nombor 7, nombor 8, nombor 9. Ni berderet 3-3 tu. 7, 8, 9 ni lam, nun dan ra. 3 huruf ni tuan-tuan sekalian. Kita tengok nombor 7 dulu. 2 tepi ujung lidah. Tu kena faham betul-betul tu. Lambat sikit fahamnya. 2 tepi hujung lidah. Hujung lidah. Bukan tepi lidah, hujung lidah. Dan 2 tepi. Maksudnya dia bukan guna ujung lidah sahaja. Dia guna 2 tepi hujung lidah. Yang mana 2 tepi hujung lidah itu dia ke gusi gigi kacip atas sehingga gigi taring. Sehingga ke gusi taring. Ya, cuba tuan-tuan sebut. L. Maksudnya hujung lidah kita tu dia macam banyaklah hujung lidah kita tu, tepi hujung lidah kita tu dia mengena kita punya gusi tu banyak. L. Dapat rasa kan? Dapat rasa. Dapat rasa. Setakat saya duduk mengajar lah tuan-tuan sekalian, belum jumpa lagi orang tak boleh sebut lam dengan betul ni. Tapi huruf dad ni banyak yang tak betul. Tapi huruf lam ni adalah seorang dua. Yang itu ada sebab etnik. Sebab etnik itu tak buat apalah. Tapi kebanyakannya biasa huruf lam ni orang sebut betul. Cuma lam ni ada satu hukum khas pada dia. Nanti kita akan belajar lam tebal dengan lam nipis. Sebab tu saya ada 2 gambar. Tuan-tuan tengok 2 gambar nombor 7 tu. Tengok gambar yang mula-mula sebelah kanan tu. Sebelah kanan tu saya dobit di bawah tu tebal. Bila tebal saja tuan-tuan, kawasan yang berfungsi untuk menebalkan huruf lam ialah pangkal lidah terangkat. Nampak? Contohnya kalau kita sebut nama Allah. Allahu Akbar. Bila kita takbiratul ihram kan, tuan-tuan sembahyang kan. Allahu Akbar. Masa sebut Allah itu, pangkal lidah kena angkat. Sebab apa? Sebab lam pada Allah itu kena baca dengan tebal. Tapi lam ada juga lam nipis. Yang sebelah kiri itu lam nipis. Bahkan dalam Quran ni banyak lam nipis. Lam tebal ni hanya kalimah Allah saja. Lam yang lain daripada kalimah Allah tak ada, dia kena nipis. Itu pun kalimah Allah. Nantilah kita akan bincang kalimah Allah ni. Bukan semua kalimah Allah tebal.
Kalimah Allah yang macam mana tebal? Yang sebelum Allah bagi atas, sebelum Allah bagi depan. Tu tebal. Kalau sebelum Allah bagi bawah, tetap nipis. Macam Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillahi. Tu nipis. Pasal apa? Sebelum Allah bagi bawah. Jadi kena nipis. Bila lam tu nipis, tengok gambar. Bila lam tu nipis, gambar tu menunjukkan bahawa pangkal lidah tidak naik. Beza dengan lam tebal tadi. Pangkal lidah naik. Yang sebelah kiri tu, pangkal lidah tak naik. Sebab apa? Sebab lam tu dibaca dengan nipis. Tuan-tuan boleh rasa sendiri. Tuan-tuan cuba sebut. Allahu, pangkal lidah naik. Lillahi, pangkal lidah tak naik. Mudah-mudahan faham dah tu. Baik. Terus lagi. Kita ni sampai pukul 12 insya-Allah. Sampai pukul 12. Kita habiskan makhraj malam ni. Malam ni dah boleh tidur lena dah. Boleh faham dah makhraj malam ni insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, tengok nombor 8 pula. Nombor 8, tepi hujung lidah bertemu dengan gusi atas bawah sedikit daripada makhraj lam. Tuan-tuan sebut an. Dia tak banyak guna hujung lidah, tak macam guna huruf lam tadi. Huruf lam tadi banyak guna hujung lidah al. Tapi huruf nun an. Cuma saya nak patah balik lam tadilah, saya nak ambil perhatian sikit. Tuan-tuan sekalian, huruf lam ni kita kena betul-betul guna tepi. Saya banyak kali saya tekan tu, tepi hujung lidah. Pasal ada setengah orang dia sebut lam ni dia guna daun lidah. Daun lidah. Dia guna daun lidah tu, dia sebut gini. Al. Allah. Allah bacanya. Guna daun lidah, tak betul. Bila guna daun lidah tu lah bunyinya. Allah. Salah. Tak mau. Guna hujung saja. Allahu. Guna hujung. Itu dia untuk lam. Ambil perhatian. Saya tak nak sebutlah etnik mana. Tapi banyak etnik kalau saya sebut tuan-tuan nampak siapa dia. Tapi tak payahlah. Saya tak nak sebut. Kemudian nombor 8 tengok. Nombor 8 tu ada huruf nun. Huruf nun ni tuan-tuan sekalian. Bila kita sebut, ujung lidah kita menyentuh gusi atas di bawah sedikit pada huruf lam. Sebut an. Dan dia ada suara keluar melalui hidung. Bila sebut nun ni, tak boleh tidak mesti guna hidung. Diingat huruf yang guna hidung ni 2 huruf je. Jangan semua guna hidung. 2 huruf je. Huruf nun dengan huruf mim. 2 saja. Huruf lain tak ada guna hidung. Dengan erti kata lain, kalau kita tak ada hidung, huruf lain boleh sebut dengan elok. Itu bahasa mudah nak pergi faham ke apa. Mana ada orang tak ada hidung kan? Semua orang ada hidung. Cumanya huruf nun ni guna hidung dengan huruf mim. Huruf lain tak pakai hidung. Begitu juga nombor 9, huruf ra. Tuan-tuan sekalian. Huruf ra ni ialah belakang ujung lidah. Belakang hujung lidah campur dengan gusi gigi kaki atas. Dan sama macam lam juga. Dia ada ra tebal, ada ra nipis. Nanti kita akan sampai tajuk dia khusus membincangkan tentang ra tebal dengan ra nipis. Di mana tuan-tuan sekalian, ra tebal ni pangkal lidah juga terangkat. Saya ambil contoh ra bagi atas. Rabbi. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi. Naikkan pangkal lidah. Alhamdulillahi Rabbi. Naik pangkal lidah. Itu sebab ra kena tebal. Sebab tu ra tebal. Sebab apa tebal? Baris atas. Kita bincang nanti. Ra tebal, baris atas. Kemudian, kita tengok pula. Yang gambar nombor 2 tu, ra nipis. Ra nipis ni pangkal lidah tak naik. Contoh dalam Fatihah kita, ghairil. 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 Tu ra nipis pula. Tak naik pangkal lidah kita. Tu dia. Baik tuan-tuan sekalian. Itu contoh untuk ra tebal dengan ra nipis. Namun begitu, nanti kita akan bincang ra tebal dengan ra nipis pada tajuk dia. Mana ke? Sekejap kita tengok. Ada tajuk dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita. Siapa yang ada buku boleh tengok Siapa yang ada buku boleh tengok tajuk nombor 61. Cuba tengok. Nombor 61 dengan 62. Di sana ada hukum khas kepada huruf ra. Nombor 61 dan nombor 62. Siapa-siapa ada buku boleh buka tengok. Nombor 61, nombor 62. Ada 10 jenis. Saya ada buat tu. Warna belacan, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna purple, warna pink. Warna-warna itu semua tajuk-tajuk ra.
Yang mana keadaan-keadaan ra, insya-Allah kita akan sampai tajuk tu nanti. Cuma malam ni saja iklan dulu. Supaya tuan-tuan memiliki buku ni insya-Allah ya. Siapa nak beli buku ni boleh, tak ada masalah. Harga dia RM15 aja. Baik, tapi tak masuk pos tu. Nantilah tengoklah dalam ni kita ada link, nanti boleh beli. Baik tuan-tuan sekalian, kita pindah kepada nombor 10. Nombor 10. Kita habiskan makhraj malam ni ya. Nombor 10 tuan-tuan sekalian, 3 huruf, iaitu huruf ta dalta. Ta dalta. Dema ni satu family. Satu adik-beradik. Sebab apa saya kata adik-beradik? Sebab dema punya makhraj sama. Sama macam mana? Ujung lidah menyentuh pangkal gigi kacip atas. Bila tuan-tuan tengok gambar kita tu, tuan-tuan akan nampak lukisan kita tu. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Ad, at, elto. Ad, elto. At. Cuma ada beza. Kenapa buat dua gambar? Dua gambar tu sebab nak beritahu bahawa huruf dal dengan ta tu nipis, maka pangkal lidah tidak terangkat. Huruf ta tebal, maka pangkal lidah terangkat. Itu adalah sifat dia sebenarnya. Tapi saya masukkan juga supaya tuan-tuan dapat sebut dengan baik. Walaupun dah belajar makhraj, tuan-tuan dapat sebut dengan baik huruf ta. Bila sebut ta kan, ta. Sebab tu kadang-kadang ada orang baca Fatihah kan, siratal ladzi, dia bacanya siratal ladzina an'amta, dia bacanya tal ladzi. Sebab apa salah? Sebab dia tak angkat pangkal lidah. Sepatutnya siratal. Siratal ladzina. Tu huruf ta ni. Lagi satu, kalau huruf ta baris bawah. Biasa huruf ta baris bawah tak bunyi tebal. Dia baca mintin, mintin. Sepatutnya mintin, tin. Kena angkat pangkal lidah baru jadi huruf ta itu. Baik tuan-tuan sekalian. Itu contoh untuk huruf ta, dal dan ta. Tuan-tuan kena hafal ni sebenarnya ya. Hafal apa? Hafal dia punya kumpulan family ni. Bila saya tanya nanti, kalau tuan-tuan jumpa saya lah, saya tanya lah. Tak jumpa nak tanya macam mana kan? Kalau jumpa nantilah saya tanya. Apakah kumpulan huruf ta? Geng dia apa dia? Dal dengan ta. Dia ni satu adik-beradik. Satu rumah kedudukan dia. Pasal apa saya kata kena hafal? Pasal tuan-tuan, nanti bila tuan-tuan belajar idgham al-mutaqaribain ataupun idgham al-mutajanisain. Dalam bab itu. Kita ada di nombor berapa? Tengok sekejap. Idgham al-mutaqaribain kita ada di nombor 48, 49, 50. Dalam buku kita tu nombor 48, 49 dengan 50. Itu membincangkan idgham al-mutamasilain, idgham al-mutajanisain dan juga idgham mutaqaribain. Saya dengan tegas saya nak beritahu. Dengan tegas saya nak beritahu. Apa tegasnya? Tuan-tuan tak akan faham. Tak akan faham apa? Tak akan faham idgham mutajanisain, tak akan faham idgham al-mutaqaribain kalau tuan-tuan tak faham makhraj huruf. Itu saya faham. Saya bagi tegas tu. Maknanya, tuan-tuan nak faham idgham mutaqaribain, tuan-tuan nak faham idgham al-mutajanisain, sudah mestinya tuan-tuan kena faham makhraj huruf. Terutama yang family-family ni tadi. Ta, dal, ta ni. Kena ingat geng dia tu. Begitu juga nombor 11, Sad, Zai, Sin. Begitu juga nombor 12, Dha, Zal, Tha. Nombor 12 tu, Dha, Zal, Tha. Geng-geng tu kena ingat. Baik. Tadi kita dah bincang ta, dal, ta. Sekarang kita bincang pula nombor 11. Sin, Zai dengan Sad. Ni 3 huruf. Di mana tuan-tuan 3 huruf ini, hujung lidah dia ke belakang gigi kacip bawah. Ujung lidah kita tu dia ke belakang gigi kacip bawah. Dan gigi kita merapat sebenarnya. Yang bila sebut sin tu gigi kita merapat. Cuba tuan-tuan matikan sin, s, s. Matikan zai, az, az. Matikan sad, os, os. Bila kita rapatkan gigi, dia akan hasil bunyi. Dia panggil bunyi safir ataupun bunyi siul kita kata. Macam bunyi bersiul itulah. Itu dalam istilah tajwid dia panggil safir. Jadi kalau tuan-tuan
tidak merapatkan gigi, maka tak akan keluar bunyi itu. Jadi timbullah masalah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang orang yang berumur kan dia tanya, "Ustaz, awak dah tak ada gigi depan." Gigi dah depan dah tak ada, dah buang. Jadi tuan-tuan minta maaf lah. Bila dah tak ada, dah jadi OKU lah. Jadi orang kurang upaya lah di situ. Dia tak akan boleh sebut sin, zai, sad dengan betul. Pasal keperluan gigi untuk huruf sad, zai, sin sangat diperlukan. Kerana dialah yang menjadikan sebutan kita itu tepat. Kalau tak ada gigi tak boleh huruf ni. Huruf lain tak apa. Huruf ra ke, huruf ta, delta ke, masih okey lagi. Tapi huruf ini kalau tak ada gigi, minta maaf lah. Memang tak boleh sebut dengan betul. Habis itu macam mana Ustaz? Dia bertanya. Sebutlah setakat mana yang mampu. Nampak macam mana? Dah jadi OKU. OKU tak ada masalah. Buatlah setakat mana yang mampu. Jadi huruf sin, as. Huruf zai, az. Huruf sad, as. Jadi ingat. Dalam gambar kita tu kalau tuan tengok, sama juga. Huruf sin dengan zai tidak terangkat pangkal lidah. Tapi huruf sad terangkat pangkal lidah. Sebab apa? Sebab sad huruf tebal. Jom kita tengok nombor 12 pula. Lewatlah. Letih dah saya pun. Nombor 12 kan? Tengok, nombor 12 tuan-tuan sekalian. Ujung lidah menyentuh kepala gigi kacip atas. Biasanya orang kita bila tanya huruf ni, orang kita jawab lagu ni. Bila saya tanyakan, macam mana makhraj huruf dha, zal, tha? Dia kata ujung lidah dikeluarkan. Boleh je. Boleh jawab lagu tu. Betul. Maksudnya bila tuan-tuan keluarkan hujung lidah, automatiklah hujung lidah tu akan menyentuh kepala gigi kecil atas. Senang macam ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sebut huruf ni, tuan-tuan jangan matikan dia dulu. Tuan-tuan sebut baris. Baris. Bila sebut baris, tuan-tuan letak siap-siap lidah tu dekat ujung gigi. Letak siap-siap kan? Letak siap-siap kat ujung gigi tu, macam tu, Lepas tu sebut dia, Za, zi, zu, za, zi, zu. Letak siap-siap lidah dekat tempat dia. Begitu juga huruf tha. Letak siap-siap. Tha, thi, thu. Tha, thi, thu. Kan? Begitu juga huruf dha. Letak siap-siap. Dha, zi, zu. Huruf dha ni lah orang kita banyak salah. Orang Melayu kita bila sebut dha, dia suka sebut macam ni. Dia sebut za. Za. Tak betul. Sebut za salah. Lidah tu kena keluar. Dha, zi, zu. Minal zulumat. Minal zalimin. Itu cara sebut dha yang betul. Cuma tuan-tuan sekalian, sedikitlah tips. Kadang-kadang ada orang kita ni baca, dia sebut huruf tha dengan huruf sin ni sama aja bunyi dia. Huruf tha dengan huruf sin sama bunyi. Saya nak bagi cara ringkas kepada yang kadang-kadang susah sangat nak ingatkan makhraj sin ni. Senang aja. Bila sebut sin, gigi rapat. Bila sebut sin, gigi rapat. Bila sebut tha, lidah keluar. Jadilah dia. Senang je. Itu ayat mudah sebenarnya. Bukan dia punya statement yang sangat tepat, tapi nak bagi cepat ingat. Kadang-kadang orang yang baru-baru nak belajar Quran ni kan, kita terlampau-lampau sangat ceramah pun dia tak faham. Jadi kita bagi ayat ringkas supaya dia cepat tangkap macam mana sebut sin dengan tha, beza dia. Lagi sekali, huruf sin macam mana? Gigi dirapatkan. Huruf tha, keluarkan lidah. Begitu juga huruf zal dengan huruf zai. Orang kita suka tukar zai dengan zal ni. Huruf zai macam mana? Sama juga. Zai gigi rapat, zal lidah bagi keluar. Jadilah dia. Macam dalam Fatihah kita kan. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'am. Jangan rapat gigi. Kalau tuan-tuan baca siratal ladzi, baca dengan zai, maka tidak sah solat. Pasal apa? Pasal zal dah tukar jadi zai. Bahaya tu. Jadi malam ni tuan-tuan dapat kesan ya. Huruf zal, lidah kena keluar. Jadi baca siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan baca siratal ladzi. Jangan rapat gigi. Salah. Itu zai. Jadi ingat. Itu tip yang saya bagi cara mudah. Lagi saya ulang. Huruf sin rapat gigi. Huruf tha lidah keluar. Huruf zai rapat gigi, huruf zal lidah keluar. Jadi dapatlah kita beza antara sebutan sin dengan tha, sebutan zai dengan zal. Baiklah, tuan-tuan sekalian, terus lagi kepada nombor 13.
Ya, kita habiskan sikit lagi. Nombor 13 huruf ba. Senang saja. Huruf ba ni bibir dirapatkan. Ab, ba. Dia bukan huruf lidah, dia huruf bibir. Ab, ba, bi, bu. Ha? Kemudian begitu juga nombor 14 huruf mim. Huruf mim pun senang. Dua bibir yang dirapatkan juga. Cuma ada suara yang keluar melalui hidung. Itu dia panggil sifat gunnah. Ha? Ma. Ha, tuan-tuan sebut dia keluar suara ke hidung. Tuan-tuan sebut ma. Ada suara ke hidung juga. Macam kita bismillah kan. Bismillahirrahmani. Ha, masa baca ma, ada suara ke hidung. Bismillahirrahman. Ha, ma, ada suara hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, masa sebut him, ada mim di ujung kan? Ada suara ke hidung. Bila tuan-tuan sebut saja mim dan nun, dia ada suara ke hidung. Cumanya nisbah. Nisbah suara keluar ikut hidung tu kita akan bincangkan nanti tuan-tuan sekalian. Untuk huruf nun dan huruf mim kita akan tengok di muka surat mana? Sana nombor 47. Kalau tuan-tuan tengok nombor 47, di sana saya ada selitkan sedikit maklumat maratib gunnah an-nun wal mim. Maratib gunnah an-nun wal mim. Apa maksud maratib gunnah nun dan mim? Maksudnya ialah martabat dengung huruf nun dan mim. Nanti bila sampai nombor 47 tu, kita akan bincangkan secara terperinci bagaimana dengung-dengung ini berada dalam hidung kita dan berapa banyak nisbah dengung yang ada di hidung kita. Dia tak sama banyak dengung tu, dia ada lain-lain. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Doa-doakan kita panjang umur dan kita akan jumpa insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian. Terus nombor 15, makhraj huruf kita. Iaitulah huruf waw. Huruf waw ni tuan-tuan sekalian senang saja. Kita sebut muncungkan bibir. Au. Sama ada dia mati atau dia berbaris. Wa. Orang kita ni huruf wa ni masalah sebenarnya. Sebab apa? Dia malas nak muncung. Dia malas nak muncung. Sebab itu kalau kita dengar ada orang Melayu kita baca kan, dia baca kalimah yang ada waw macam ni lah contohnya. Dia baca au amara bittaqwa. Dia baca bunyi au amara bittaqwa. Apa masalah tu? Masalah dia tak cukup muncung. Tapi kalau dia muncung dia akan bunyi gini au amara bittaqwa. Dia bunyi elok. Nampak? Au amara bittaqwa. Sama juga kalau kita baca walau annahum amanu. Dia bunyi waw elok. Walau annahum amanu. Tapi kalau kita baca walau annahum amanu, dia tak muncung. Tak bunyi Dia tak bunyi waw tu elok. Dalam Fatihah kita ada satu waw pada yaumi. Jadi masa yaw tu muncung. Maliki yaumid. Maliki yaumiddin. Yau muncung. Jangan maliki yaw. Tak muncung. Salah. Mesti maliki yaumiddin. Itu huruf waw tuan-tuan sekalian ya. Baik, terus nombor 16 huruf fa. Di mana tuan-tuan sekalian huruf fa ni perut bibir bawah. Ingat, perut bibir bawah. Atau bibir atas? Bibir atas tak pakai. Bibir atas tak pakai. Kita pakai bibir bawah saja. Di mana bibir bawah kita menyentuh kepala gigi kacip atas. Bibir atas tak fungsi. Tak pakai. Kita sebut f, fa, fi, fu, fa, fi, fu, fa, fi, fu, f, fa. Tuan-tuan nak tahu lebih, nak tahu betul tak betul tuan-tuan sebut fa ni, tuan-tuan pegang kuat-kuat bibir atas tuan-tuan tu. Pegang macam ni Pegang kuat-kuat pegang Sebut fa, fi, f. Boleh sebut. Pasal kita guna bibir atas. Kalau guna bibir atas dia akan bunyi pi. Apa? Pa, pi, pu. Tak betul. Dia bunyi f. Pronoun dia macam f. Fa, fi, fu. Baik, selesai untuk nombor 16. Kemudian kita pergi kepada nombor 17 iaitu makhraj jauf. Jauf ni rongga mulut. Huruf-huruf rongga mulut ni ada 3 iaitu huruf mat, alif, waw, ya. Tuan-tuan, alif, waw, ya yang kita baca panjang tu kan.
Apa yang dikatakan rongga tu? Cuba tengok gambar. Yang dikatakan rongga tu tuan-tuan sekalian, kawasan yang warna biru tu. Warna biru ke warna apa tu? Purple ke biru tu. Lebih kurang lah. Warna-warna macam gelap sikit tu. Itu rongga lah. Kawasan yang berlubang dalam mulut kita tu. Bila kita sebut huruf alif kan? Kita sebut ya ayyuha idza jaa. Suara yang panjang tu. Alif. Itu alif. Tuan-tuan kena faham ya, alif dengan hamzah. Nanti saya terang lah, akan datang saya kata minggu depan lah. Tengoklah bila besok ke lusa ke saya akan terang hamzah dengan alif beza dia. Alif ni dia tidak ada baris. Biasanya alif ni huruf mat. Yang kita baca panjang-panjang tu. Tak kira lah alif mat asli ke, mat wajib ke, mat jaiz ke, mat apa, asal kita baca panjang saja, yang alif itu adalah alif. Ya waladha. Dha itu alif lah. Begitu juga waw. Yang kita baca panjang. Begitu juga ya yang kita baca panjang. I. Di mana ketiga-tiga huruf ini dia punya keluar di rongga. Maksud rongga ni tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak pointkan dia. Macam tadi, huruf-huruf tadi yang sebelum-sebelum ni kita bincang, bila kita kata huruf qaf di mana? Pangkal lidah. Kita sebut aqqa. Terasa pangkal lidah kita. Aqqa. Bila kita sebut huruf ta, terasa ujung lidah kita di pangkal gigi. Tapi bila kita sebut huruf alif, kita baca ja. Bunyi panjang tu di mana? Kita tak boleh nak point kan. Sebab apa? Sebab dia luas makhraj dia dalam mulut kita. Dia luas. Itu orang sebut sifat khufa. Sifat khufa orang panggil. Tersembunyi makhraj dia. Begitu juga huruf waw. Yang panjang tu. Tuan-tuan tak boleh nak pointkan dia di mana suara tu. Dia dalam mulut penuh. Kita punya rongga mulut. Begitu juga huruf ya. Bunyi suara panjang tu kan. Huruf mat tu. Kita tak boleh nak pointkan dia. Berbeza dengan huruf ya yang berbaris tadi. Ataupun huruf ya yang bersabdu. Kita sebut iya. Kita dapat rasa tengah lidah kita. Kan? Baik, itu dia sedikit daripada pengenalan tentang sifat huruf atau makhraj rongga mulut. Dan akhir sekali tuan-tuan sekalian, dua huruf lagi, iaitu huruf nombor 18, iaitu huruf nun dan mim. Kalau tadi tuan-tuan sekalian, huruf nun dan mim tadi duduk dekat nombor 8 huruf nun, huruf mim duduk dekat nombor 14. Sekarang kita ulang lagi sekali nombor 18 nun dan mim juga. Di mana tuan-tuan sekalian, nun dan mim ni dia mewakili dua makhraj. Kalau tadi nun, ujung lidah kita menyentuh gusi gigi atas. Huruf mim pula rapatkan dua bibir. Di masa yang sama, dia ada makhraj di hidung. Ini khilaf ulama' juga tuan-tuan sekalian. Ada ulama' kata gunnah ini termasuk dalam sifat. Ada ulama' kata gunnah ini termasuk dalam makhraj. Jadi kita railah dua-dua. Saya tulis dekat makhraj pun saya dah tulis, dekat sifat pun saya dah tulis. Tuan-tuan nak pakai, pakailah. Jadi huruf nun ni mewakili dua makhraj, huruf mim pun sama. Mim ni bibir dengan hidung. Nun ujung lidah dengan hidung kita. Jadi suara yang keluar ikut hidung itu dia panggil suara yang keluar melalui khayshum bahasa Arabnya, iaitu rongga hidung. Jadi insya-Allah rongga hidung yang keluar tu dia panggil gunnah, dengung. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa hak itu dulu untuk malam ini. Habislah kita bincang huruf alif sampai huruf ya, tentang makhraj huruf. InsyaAllah sambungan kita akan datang, kita akan bincang pula tentang sifat huruf. Dengan arti kata lain tuan-tuan sekalian, kita tak akan dapat sebut huruf dengan betul. Tak akan dapat sebut huruf dengan betul dengan hanya kita belajar makhraj. Tak akan dapat. Habis tu kita mesti juga belajar sifat huruf. Makhraj dengan sifat ni dua benda tak boleh dipisah. Dua benda yang tak boleh dipisah. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimun. Bukan. Nak kena baca apa dia, saya terlupa dia punya dalil dia. Kita nak kena baca dua-dua tu, liyantiqu bi afsahil lughati makharijal hurufi wa sifati liyantiqu bi afsahil lughat. Kena belajar itu. Idh wajibun alaihimu muhattamu. Dia dalil dia. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awadan aya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyantiqu bi afsahil lughat. Satu perkara yang wajib kepada kamu, tak boleh tidak, sebelum kamu belajar ilmu tajwid.
sebelum nak belajar hukum nun mati dan tanwin, sebelum nak belajar hukum-hukum mat dan hukum-hukum tajwid yang lain, benda pertama yang nak kena belajar ialah makharijal hurufi was sifat. Kena belajar makhraj huruf dan sifat. Pasal apa? Liyantiqu bi afsahil lughat. Kerana supaya kita dapat menunaikan, kita dapat menuturkan, kita dapat melafazkan dengan sefasih-fasih sebutan mengikut kehendak ilmu tajwid yang betul. Insya-Allah tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa tak ada apalah. Ada soalan tak dalam tu? Ada seorang tanya, Ustaz, ra tasydid dalam basmalah kena tahan 2 harakat juga ke? Oh. Baik, ra tasydid dalam bismillahirrahmanirrahim itu perlu ditahan 2 harakat juga ke? Dia tak sebut 2 harakat lah. Kalau kita sebut 2 harakat, sekarang kita kata panjang 2 harakat pula. Cuma kita kata 2 suku kata. 2 suku kata. Sebab apa? Bila huruf yang bersabdu, dia ada 2 sebenarnya. Jadi kita kena baca bismillahir. 1. Lepas tu baru sebut rah. Hir bagi kemas dulu, baru sebut rah. Bismillahirrah. Tapi jangan lama. Jangan bismillahirrah. Salah. Tak mau begitu. Sebut rah. Bismillahir. Lepas tu rah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu saja. Ya, tak payah 2 harakat. Okey, lagi ada soalan lain lagi tak? Tak ada dah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan memberi manfaat insya-Allah. Sedikit daripada perkongsian ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ganjaran yang berlipat ganda insya-Allah. Dengan itu saya mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan sepanjang pembentangan makhraj malam ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Insya-Allah kita akan bincang pula tentang sifat huruf. Jangan ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.